tengah hari tadi saya lelap sekejap, tak lama tapi memang saya mimpi jumpa Tok Guni Aziz. Allah. Saya tak cerita Allah Akbar, tapi saya ingat mimpi. Lepas tu Prof kata, Ustazah, kursi Ustazah duduk tu ada ramai orang tokoh yang dah duduk, antaranya Tok Guni Aziz, dan Prof sebut lagi Ustaz tu, Ustaz ni, anak Tok Guru, Nek Omar dan sebagainya. Lepas tu saya terus, Prof, saya mimpi Tok Guni Aziz tengah hari tadi, Prof. Tapi dalam mimpi tersebut, ya Allah, nak cerita nangis pun memang nak nangis. Subhanallah. Seorang ulama ni, orang alim ni, dia kata dia pernah bermimpi, Allahu Akbar, subhanallah, dalam mimpinya dia bermimpi Rasulullah dengan para sahabat. Soalnya Rasulullah ada dalam mimpi tersebut, dan mimpi, kalau mimpi Rasulullah ia adalah mimpi yang benar. Rasulullah ada dan dikelilingi oleh beberapa orang sahabat, dan antara salah seorangnya adalah Tuan Guru Haji ni Abdul Aziz ni. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi kan kita ni kan, kenapalah Prof ni doktor mata cakap pasal agama. Ya, Allah izinkan sebab Boda dengar kaset Tok Guru daripada tahun 91. Boda punya hidup ni nak cari 3 ni je. ya, Nak cari pencen kubur. Pencen kubur yang Boda cakap tu ni Aziz lah aja. Allah izin. Kita ni dia kata cari pencen kubur. Sebab yang 3 tu adalah anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu manfaat. Jadi kalau orang kita dengar ni, baik, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Syukur ya Allah. Bonda ajar saya pagi tengok matahari, cakap syukur, terima kasih matahari. Ya Allah, sebab dengan izin Allah matahari boleh mirip pokok keluarkan oksigen. Bila buat amalkan benda tu, ya Allah, rasa kita bercantum dengan alam. Subhanallah. Masya-Allah, kita baru rasa, rupanya kita baru rasa dunia ni, kalau tidak kita rasa benono je, pergi kerja, balik kerja, sibuk orang tu. Lepas tu rasa nak nangis je kan? Nak nangis je. Subhanallah. Baik. Jadi syukur sangat, dan selain beri rahmat yang Allah berikan, ada juga ada satu rahmat di mana Allah izinkan kirimkan seorang insan yang cukup istimewa, iaitu saya tak perlu kenalkan lagi. Kalau pergi kat page dia, Masya-Allah, Ustazah Asma Harun ni, dia punya tagline tu, berikan kegembiraan, rasai kebahagiaan. Bonda pula bahagia membahagiakan. Macam seiring Masya-Allah, subhanallah. Kalau menari tu serentak je. Jadi saya nak tahu, saya sekarang ni sedang tengok di page Ustazah Asma. Saya nak check line di Ustazah, page Ustazah macam mana. Okey, kita minta tolong respon. Dan juga kita juga live di page Prof Muhaya. Alhamdulillah, seperti biasa Telekung Talk ni dah jadi macam vitamin mingguan. Terutamanya kalau dulu kaum ibu, tapi sekarang ni dah semua baik lelaki, baik perempuan, semua akan menonton, baik peringkat umur, semua akan menonton Telekung Talk. Alhamdulillah. Ramai suka ni. Ramai suka, dan macam cara respon syukur. Dan boleh tak saya tahu? Oh, baik, kita tengok Alhamdulillah, dengan izin sahabat tengok seronoknya. Dua-dua idola saya, Siti Mariam kata Ustazah punya line terus 652. Saya baru 382. Berapa follower Ustazah? Follower tak ramai sangat, 250 macam tu, 250,000. Biasa sekali live tu kadang boleh cecah 100k, 60k, 70k. Million kadang. Suami saya mesti cang suara Ustazah, saya pasang. Kalau tak Facebook kan, cang garang suara tu tinggi. Okey, Talib. Okey, satu rahsia orang tak tahu apa persamaan saya dengan Ustazah. Apa dia? Ada persamaan dia? Ustazah akan beritahu apa dia. Sebab makan ikan, makan ayam. Tu lah. Orang dah tahu pun waktu Ganu Belaka. Sama Ganu. Kalau kita cakap Ganu, lagi orang dak faham Tarabu. Boleh, kita Tegalu. Tegalu Tegalu. Nyaknya kok orang. Nyaknya. Siap dia. Nak tahu ada tak orang Tegalu di sini? Kat tangan stok. Tahu si Zizang ke? Zizang Tegalu. Zizang itu dapat award tau. Dapat award apa? Saya pun tulis Bisa Muzang. Bisa? Bisa. Orang Terengganu dah bisa tu terror lah. Bisa. Saya nak tengok dengan siapakah saya bercakap sekarang ni, orang mana? Adakah ada orang Terengganu kita sini? Adakah suami anda ke isteri anda orang Terengganu kita? Alhamdulillah, baik. Jadi saya nak check line clear ke? Ramai bagi love lah, saya tak tahu ni live sangat. Tadi rezeki dapat tengok dan dengar live ni, alhamdulillah dapat tonton. Yes, vitamin selalu tertunggu. Memang ada lama nak suruh bergabung kita dua orang dia. InsyaAllah Fani kita buat kerap lagi. Masya-Allah, seronoknya petani, view pasti ramai. Maldives lagi, Maldives pun Maldives.
Kuala Terengganu clear. Assalamualaikum semua. Dapat Masya tengok air Allah. mandi terus nanti. Baik, jadi dah berdua di depan mata. Kita tanya apa khabar agaknya Ustazah. Saya tengok gambar tu adik-adik ke anak-anak saudara yang ramai-ramai tu. Tu ya Allah. Saya dengan ramai tu anak saya lah. Berapa orang sebenarnya? 7 alhamdulillah setakat ini. Raya-raya. Yang sulung tingkatan 1 Atikah, kemudian Luqman, Maisarah, Imran, Sofwan, Raihanah, Fatimah. Yang sakit gigi itu Sofwan. Sofwan. Oh, ada tengok juga Yang baru operation? Saya yang nombor 7 ni lah. 7 Caesar operate. Caesar ya? Ya, Berapa Caesar. umur dah? 3 bulan. Masya Allah. Sihat dah. Nampak 7 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wanita yang baik. Doktor berapa orang? Saya 3. Alhamdulillah. Tinggal 1, ada 2 perempuan. Alhamdulillah, Ada 7 cucu. subhanallah. Syukur. Oh, 7 cucu. betul kan? Syukur. Pun kaya raya. Masya Allah. Ni anak angkat. Alhamdulillah. Kaya raya juga. Tambah kekayaan. Jadi cakap pasal inilah anak-anak ni semua kadang kita ni kalau kita tengok kaum wanita hari ni satu kajian katakan kat Malaysia ni kalau cerita pasal stres ni perempuan lah selalu yang itu baru lompat bangunan 21 tingkat bersepai. Sebab apa? Stres, tak kerja, nak tanggung tu, nak tanggung ni. Ya, satu tu baru operate sebab husband dia tikam dia tengah mengandung. Nasib baik tak kena baby, dapat operate. Jadi kalau kita tengok kan, wanita ni dia punya dugaan saya boleh kata agak besar. Betul. Dia anak dia kena fikir, suami kena fikir, kena taat pada suami, taat pada ibu, taat pada mak mentua, nak fikir anak, fikir kerjaya. Kalau fikirkan memang, kalau fikirkan semua hidup ni memang rasa cukuplah dunia ni sangat menekan ya. Ya. Tapi kalau kita cakap dunia abadi ni sebenarnya macam mana kalau kita fikirkan Ustazah? Stres lah Ustazah. Oh, saya ke ni? Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bonda Prof Dr. Muhaya, Dr. Prof Muhaya, satu ikon dakwah yang tidak maksudnya seluruh peringkat umur lah mengenali Prof. Dan antara doa saya pada tahun ini, Allah makbulkan pada hari ini, Masya Allah. Saya bagi tahu PA dah lama kan, saya bagi tahu Ustazah Atikah, tahun ni mesti nak jumpa Prof Muhaya, tahun ni mesti nak berguru, nak berjumpa, nak minta taujihat atau apa-apa nasihat, nak dapat aura-aura yang baik daripada Prof. Jadi Alhamdulillah petang yang barakah ni Allah makbulkan, Masya Allah. Terima kasih juga pada Tuan Moderator dan semua, dan ada suami Prof sekali Haji kan, Abu Talib. Haji Abu Talib Abang balik namanya. berhaji tahun ni. Masya Allah, subhanallah. Orang muda, Allah bagi rezeki. Masya Allah. Tadi tu kan apa ni, Haji Abu Talib, orang panggil Haji Abu Talib, bunyi macam tua sikit ya. Okey, jadi soleh, terus jadi soleh. Betul, itu sebenarnya peringatan. Panggilan tu sebenarnya memang penting. Laqab, gelaran tu sangat penting. Kadang kita bukan nak sangat jadi ustazah, tapi bila orang panggil ustazah, kita jaga akhlak kita kan. Subhanallah. Jadi bila Haji Abu Talib tuan sebut tadi tentang belajar menjiwai alam tu kan, Masya Allah. Sebab bila kita menjiwai alam, sebenarnya kita sedang bersatu juga kehidupan kita dengan Allah. Sebab Allah ya Khalik yang menciptakan semuanya. Jadi bila kita belajar Asmaul Husna, minta maaf ya Prof. Ya. Saya hari ni kan saya nak share lah. Apa tu? Kan, saya jumpa buku ni Asmaul Husna dengan nama mu aku hidup, Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat, arwah Tok Guru Ni Aziz kan. Tapi saya ada cerita yang sangat menarik. Sebab tadi saya beli pada waktu pagi. Saya hari ni saya baru beli. Kemudian saya tak sempat baca lagi. Saya baca sikit-sikit. Maksudnya saya tengok sikit. Dan memang ramai yang ikut saya. Macam saya akan selalu mulakan dengan Asmaul Husna. Kemudian saya sebenarnya ada beberapa rujukan kitab Asmaul Husna. Ada rujukan bahasa Arab, ada rujukan Indonesia. Tapi saya memang berhasrat nak cari rujukan yang mudah difaham. Dan kita tahu Tok Guru Ni Aziz ni antara tokoh yang menyampaikan kuliah ceramah untuk kaedah yang mudah difahami. Bahasa yang ringan, dia bagi tamsilan, metafora yang mudah kita faham. Masya Allah. Itu ilmu kelebihan arwah. Jadi saya nak cerita, lepas saya baca, saya bawa balik. Kemudian tengah hari tadi saya lelap sekejap. Tak lama tapi memang saya mimpi jumpa Tok Guru Ni Aziz. Saya tak cerita Allah Akbar, tapi saya ingat mimpi sebab tadi Prof jemput saya untuk minum petang. Lepas tu saya duduk di satu kursi.
Lepas tu Prof kata ustazah, kursi ustazah duduk tu ada ramai orang tokoh yang dah duduk, antaranya Tugu Nik Aziz, dan Prof sebut lagi ustaz tu, ustaz ni, anak Tok Guru, Nik Omar dan sebagainya. Lepas tu saya terus, Prof, saya mimpi Tugu Nik Aziz tengah hari tadi, Prof. Maksudnya mungkin asal saya beli buku ni, kemudian sebelum tidur saya tengok, kan. Tapi dalam mimpi tersebut, ya Allah, nak cerita nangis pun memang nak nangis. Subhanallah. Dalam mimpi tersebut, bila Prof sebut baru mimpi tu datang. Kadang lepas kita mimpi, kita tak ingat kita mimpi apa. Tapi dalam mimpi tersebut, saya dalam satu majlis dengan Tugu Nik Aziz. Allah, sebab saya nak cerita. Lepas tu Tok Guru pun kata, Ustazah mula dulu mukadimah, Ustazah mula dulu ceramah. Saya kata, Tok Guru tak boleh. Saya tak boleh, Tok Guru, saya tak boleh mula dulu. Tok Guru lah mula dulu. Ustazah mula dulu. Maksudnya Tok Guru bertegas juga dalam mimpi tersebut supaya saya mulakan. Kemudian saya pun memulakan sesi ceramah tersebut. Dan masa sama Tok Guru kata, saya nak dengar Ustazah ceramah. Saya kata, ya Allah Tok Guru, saya tak layak nak bercakap, memang tak layak. Tapi dalam mimpi tersebut akhirnya saya bercakap dulu. Kemudian tak lama Tok Guru Nik Aziz pula menyampaikan kuliah. Subhanallah. Tapi saya pun tak ingat apa yang saya sampaikan, dan mungkin sebab ni baru recall balik, ingat balik. Dan saya pun tak ingat apa yang Tok Guru sampaikan. Tapi mimpi tu di hadapan ramai orang. Saya rasa macam satu nikmat yang sangat besar. Dan ada kaitan pula bila Prof kata tu kerusi tu pernah duduk Tok Guru Nik Aziz dan sebagainya. Masya Allah, mudah-mudahan kita sama-sama mencintai orang yang mencintai Allah. Betul. Kadang-kadang kita macam tadi apa ni moderator Haji Talib kan, Haji Talib, subhanallah. Abu Talib, bapa saudara Nabi, seorang yang berakhlak mulia, sangat sayangkan Nabi. Kadang orang tanya macam mana nak masuk syurga, kita mengikuti jejak langkah orang yang dah dijamin syurga. Siapakah golongan yang dijamin syurga? Ya Rasulullah. 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Kita belajar tentang sirah mereka. Kemudian orang yang mencintai Rasulullah, orang yang mencintai sahabat di kalangan para ulama. Jadi kita mungkin jauh dengan Rasulullah sebab kita tak pernah jumpa Rasulullah, kita baca sirah. Tapi dengan Tok Guru Nik Aziz contohnya, kita pernah jumpa, kita pernah tengok dia depan mata, kita pernah suara dia masih boleh dengar. Jadi, dan antara yang saya pernah dengar seorang ulama ni, orang alim ni, dia kata dia pernah bermimpi, Allahu Akbar, subhanallah, dalam mimpinya dia bermimpi Rasulullah dengan para sahabat. Soalnya Rasulullah ada dalam mimpi tersebut. Dan mimpi, kalau mimpi Rasulullah, ia adalah mimpi yang benar. Sebab Rasulullah bersabda, mimpi tidak akan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bermimpi bertemu denganku, dia benar-benar bertemu denganku. Allahu Akbar. Masya Allah. Maksudnya tak akan syaitan ataupun iblis boleh menjelma sebagai Rasulullah dalam mimpi sesiapa pun. Walaupun ada orang ni, dia jumpa saya, dia ni biasa, tak ada apa-apa, maksudnya penampilan biasa, tapi itu Ustazah, betul ke saya pernah mimpi jumpa Rasulullah, wajah yang putih bersih, tapi kata siapa saya tak layak. Saya hanya mampu cakap, saya tak tahu siapa awak dan apa amalan awak. Mungkin hati awak sangat bersih sampai Nabi SAW muncul dalam mimpi. Subhanallah. Tapi yang saya nak sebutkan, seorang orang alim ni dicerita, dia kata saya mimpi, dan mimpi tersebut Rasulullah ada dan dikelilingi oleh beberapa orang sahabat, dan antara salah seorangnya adalah Tuan Guru Haji Abdul Aziz ni Ahmad. Maksudnya dia mimpi Rasulullah, kena mimpi ada orang sekeliling, tapi dia kenal lah sosok yang bernama Tuan Guru Aziz Abdul Aziz ni Ahmad. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi kan kita ni kan, kita jauh dengan Rasulullah di sudut jangka masa, tapi kita dekat. Rasulullah insyaAllah ada dalam hati kita, Rasulullah ada dalam hati kita. Tetapi kita nak mengenali akhlak orang yang mencintai Rasulullah, kita mengenali akhlak orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya guru ni sebut kenapa Tok Guru Nik Aziz ni soalannya muncul dalam mimpi dalam keadaan begitu. Dia kenal in person dengan Tok Guru Nik Aziz ini, orang yang sangat berusaha sedaya upaya dalam hidupnya mengikuti setiap sunnah Nabi. Cara berjalan, cara bercakap, cara makan, cara mendengar bila orang nak luah masalah, cara melontarkan pandangan, cara tidur, subhanallah. Ada seorang hamba Allah ni, masa saya pergi Kedah, dia cerita, Ustazah, kalau Tok Guru Nik Aziz turun ke Kedah, saya lah yang akan bawa, saya akan tengok dia tidur, saya akan teman dia. Walaupun kita bagi tempat yang selesa, Tok Guru mesti akan tidur di bawah, atas lantai. Dia tak akan tidur atas tilam, dia tak akan. Saya pun teringat, saya bacakan akhir-akhir ni bersama Idul Rasul.
Pernah sahabat menawarkan kepada Rasulullah tempat yang selesa sikit, pembaringan nak lapik sikit lah. Rasul kata tempat tidur ini menghalangku daripada bangun di tengah malam. Rasul tolak, Rasul kekal untuk dipelepah tamar. Rasul kekal dengan bantal yang keras itu. Kita pula tidur, kalau boleh nak tidur lena. Tapi orang yang beriman, orang soleh, dia tidur, dia fikir untuk tidurnya untuk bangun. Tapi kita tidur untuk tidak bangun. Untuk nyenyak. Kita nak pasang aircon, bau wangi, katil selesa, bantal selesa, supaya kita kata kita boleh tidur nyenyak. Tapi orang soleh, orang yang beriman, dia tak nak tidur yang nyenyak. Sebab tidur itu tidur untuk hatinya bangun, hatinya jaga. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi bila sahabat ni kata, yang selalu menyentuh ni, dia kata, Tok Guru bila nak tidur, walaupun ada katil, dia tidur di bawah, kadang tutup kipas, sebab dia bimbang kipas itu pun melenakan tidur dia. Kita mana boleh tidur berpeluh, kalau boleh kita nak selesa. Masya Allah. Kemudian dia kata masa makan, dia kata makan mesti share, walaupun satu bungkus beli nasi lemak, share berdua. Nak barakah. Saya teringat adik Nabi sebut masa tu ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku makan kenapa tak kenyang ya Rasulullah?" Saya tanya, "Kamu makan bagaimana kamu makan?" "Aku makan seorang-seorang." "Jadi kamu makanlah berdua. Kalau berdua belum kenyang, makanlah bertiga." Pada jamaah itu ada barakah. Kita pula faham bila makan cukup kenyang. Tapi orang yang saleh makan yang barakah itu kenyang. Yang kita faham tidur yang cukup itu kuat. Tapi bagi mereka tidur yang barakah itu menguatkan badan. Bagi kita, tidur yang barakah. Bagi kita rehat yang cukup itu menguatkan badan. Tetapi bagi mereka rehat yang berlebihan panjang angan-angan. Maksudnya itulah kehidupan bila kita kenal orang-orang yang soleh seumpama ini. Dan saya rasa macam bertuah sangat boleh mimpi jumpa Tok Guru Aziz pada tengah hari tadi, dan petang ni jumpa Prof pula. Mudah-mudahan kita berada di circle yang baik sampai akhir kematian kita. Sekian, minta maaf jadi panjang pula. Tak apa. Suka jadi saya nak minta di dua page ni, Prof Maya dan juga Ustazah, anda rasa perkongsian petang ni beri manfaat baik, dan anda rasa ada orang yang tersayang yang kita kenali perlu tahu, untuk tonton sama, tolong share, tolong tag dia, supaya mudah-mudahan apa yang kita share di live Facebook ni menjadi satu amalan ataupun sungai yang mengalir di syurga nanti, mudah-mudahan. Baik, Bonda, macam saya katakan tadi, yelah, semua orang nak hidup abadi, tapi nak menghayati apa Ustazah kata tu, nak tidur, nak mengorbankan tilam yang empuk, bantal yang sedap, aircon tu. Aduh, hai, benda dah ada kan? Betul. Masya-Allah. Agaknya macam mana Bonda kita nak cuba, seandainya kita cuba apa yang ada, tapi kita nak dekat lagi pada Allah. Ada tak cara nak kita apa? External ke, internally ke, apa yang kita boleh buat? Okey, macam ni lah Bonda nak ceritalah pasal ni Aziz ni, Allah izin, sangat signifikan. Asma tahu saya ni Allah izin bercakap macam ni disebabkan, maaf Bonda, kita beratas sikit takut kurang dengar. Okey. Yang Bonda jadi macam ni yalah, kadang orang fikir kenapalah Prof ni doktor mata cakap pasal agama. Ya. Allah izinkan sebab Bonda dengar kaset Tok Guru daripada tahun 91. Tahun 91 Bonda. Bonda baru pindah rumah kat sini. Bonda umur 33 tahun. Adik Bonda kata, "Kak Moya cuba dengar ni." Bonda tengok, serban Bonda dengar. Masa Bonda beli kaset dekat Kampung Baru, kaset lagi kan. Sekali satu perjalanan pergi balik 2 jam, Bonda dengar itu aja. Dan bila pergi Kelantan, pergi kat Pustaka Jihad tu, beli kaset 14 kaset. Allah Akbar. Bab khusyuk solat aja 14 kaset. 14 kaset. Dia cakap dia asyhadu alla tu, bayangkan Rasulullah, dia Malik Yaumiddin, bayang hari kiamat. Cara nak khusyuk solat dia ajar. Allah Akbar. Dan Bonda nak sebut prinsip yang dia beri kat Bonda sampai sekarang. Jadi Bonda punya hidup ni nak cari 3 ni je. Nak cari pencen kubur. Pencen kubur yang Bonda cakap tu ni Aziz lah ajar, Allah izin. Kita ni dia kata cari pencen kubur. Sebab yang 3 tu usaha anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu manfaat. Jadi kalau orang kita dengar ni, bila you nak cari nak dapat anak yang soleh, maka wanita secara automatik akan nak jadi wanita soleh. Supaya Allah kurniakan suami yang soleh, dapat anak yang soleh yang mendoakan kita. Lepas tu kalau kita ada rezeki, ada kepandaian, ada duit pula, sedekah jariah non-stop. Nak sedekah duit tu, satu lagi ni Aziz kata, kalau demo nak tahu duit demo halal kan, demo tengok belanja lagu mana.
Kalau duit tu haram, Allah tak izin dia mau nak beri ke hak molek, jalan molek. Sebab dia mau sedekah tu, Tuhan ambil. Beri orang miskin tu, jangan nampak tu orang ambil, nampak tangan Tuhan ambil. Jadi kalau duit kotor, duit tak bersih, dia mau takkan sedekah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ramainya orang kaya di dunia beli beg tangan berpuluh ribu, tapi masih ada rancangan TV bersamamu ke semua tu kan. Orang makan garam macam mana? Ada orang ramai beli harga berjuta, rumah berpuluh-puluh juta, dapat ikan berjuta, tapi ada juga orang tak boleh makan. Sebab kita semua insaf lah. Kalau kita ada duit, kita tak nak belanja kejahitan, takut rezeki kita tak halal. Dekat jariah. Yang ketiga, ilmu bermanfaat. Ilmu manfaat kita sebagai pelajar ke, sebagai doktor ke, sebagai apa, sebagai tukang masak ke. Kalau ada ilmu, hajar semua orang. Sebab tu bonda masa kat London tu, bila buat nasi biryani ke, buat kek pisang, siap resepi, orang datang sedap beri resepi terus. Pasal kita tamak pahala. Betul. Tamak pahala pun termenit Tok Guru ni Aziz. Satu lagi Asma dia cakap, hidup kita ni, ini bonda sukalah syukur masa dia dekat Prince Court, dia datang cek mata. Tok Guru cek mata. Memang bonda memang cari nak peluang. Dia cek mata, tiba-tiba bonda kata, Tok Guru kata hidup projek perumahan. Gapo dia? Cuba beroyak, dia tak ingat. Kau tu saya cakap lah, doktor pulak ceramah gambar, dia kata. So kata Tok Guru kata yang sebut dia kata ni, hidup ni pilihan raya setiap saat. Apa dia pilihan raya? Iman ke nafsu? Allahu Akbar. Dosa ke pahala? Syurga ke neraka? Taat ke maksiat? Allah redha, Allah murka. Dua tu jangan tahu. Pilihan seraya. Saya dengar dia cakap masa tu ceramah politik, dia tak cakap pasal politik, tapi dia kata kita nak sebut pilihan raya 15-14. Pilihan raya setiap saat kita tu. Itu pilihan hidup kita. Pilihan hidup kita. Sebab tu dia kata 5 ni menunjukkan 5 peringkat. Apa dia? Kita mati su'ul khatimah ke husnul khatimah. Allahu Akbar. Itu aja. Apa kita buat? Masuk kubur, taman syurga ke kawah neraka? Allahu Akbar. Bangkit pada mahsyar, bawah lindungan arash ke berpeluh matahari sejengkal? Dapat buku timbangan tangan kanan ke tangan kiri? Lalu titian sirat, jatuh neraka ke terus masuk syurga? 5 ni menentukan 5. So pilihan ni, ini yang boleh pasak. Jadi kalau siapa nak berubah, nak jadi baik, ingat ini je. 5 ni menentukan 5 ni. Itu bahagian pencen kubur. Satu lagi ialah, dia kata hidup ni macam perumahan. Projek perumahan. Bila ada projek perumahan, kita nak buat projek rumah, kemudian nak bagi rumah tu pada tuan rumah untuk dapat bayaran. Hidup kita macam tu, kata. Hidup kita ni, kalau kita mati esok Tuhan tunjuk, macam kita buat rumah, nak buat rumah ni, siap dah rumah, dia mau ikut tak pelan saya beri. Lepas tu siapa engineer dia, kena ikut. Macam tu hidup kita. Kehidupan kita projek perubahan. Masuk kubur, dia tengok Islam ke tak, ikut tak cari Islam. Pelan dia Quran dan hadis. Engineer dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang boleh pegang tali pencen kubur, projek perumahan, pilihan raya, dan satu lagi dia sebut kita ni rabun dunia, rabun mata ke rabun akhirat. Rabun mata macam doktor mata, sekejap je buat cup 2 minit siap rabun hilang. Tapi rabun akhirat, Allah, sesat jalan, tak ada ilmu, tak ada istiqomah, tak ada kawan yang baik. Allah, ya Tuhan. Tapi macam mana kita nak bantu? Masa tadi kita berbalik kepada kaum penghawa lah, dia orang, of course semua orang nak hidup yang begini, nak nampak akhirat. Tapi dugaan mendatang tu, subhanallah, sebab dia berbentuk harian, berbentuk waktu ketika ini. Betul. Ustazah boleh bantu apakah mungkin pegangan yang macam tips ni, mungkin ada zikir-zikir yang boleh diamalkan, mungkin boleh bantu ibu-ibu kita. Subhanallah. Kepada para pendengar kami, saya Puan Muhaya, Haji Talib, kita tak tahu nak cakap macam mana, bahawasanya kita sayangkan semua. Kan? Betul, kesian kita kesian tengok wanita yang diuji yang berat, diuji daripada suami, daripada anak. Ada orang diuji dengan miskin, ada yang diuji dengan pelbagai ujian. Kadang-kadang dia orang
dia orang nampak keadaan kita, dia orang kata bolehlah ustazah cakap macam tu sebab ustazah dikurniakan suami yang baik contoh kan. Betul. Kadang manusia cakap tak apalah prof ada semua, prof bolehlah cakap orang sabar contoh. Sedangkan kita ada cerita masing-masing. Betul. Masing-masing mesti ada ujian masing-masing. Tidak ada manusia yang terlepas daripada ujian Allah. Betul. Dan kalau kita nampak setinggi mana orang itu duduk, dia pernah jatuh, yang pernah setinggi mana tengok orang tu berada, dia pernah jatuh yang sangat teruk. Betul. Kalau kita tengok semulia mana orang tu berada, dia pernah berada di tempat yang sangat hina. Betul. Kalau kita tengok orang tu senang, dia pernah susah yang lebih susah. Maksudnya setinggi itu, serendah itulah. Maksudnya. Kontra. Tapi kontra dia tu. Tetapi sebab ramai orang memilih untuk merahsiakan kesedihan, kesempitan, kesakitan untuk menjadi satu rahsianya dengan Allah. Untuk dia nikmati pengaduannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Jadi nak jawab soalan Haji Talib, kita ni kan macam Prof pernah sebut, saya dengar ceramah Prof kata dalam diri kita ada dua. Kita ada binatang, soalannya ada binatang iaitu nafsu. Kemudian dalam diri kita ada iman. Dia ibarat seperti apa ya Prof? Yang baiklah. Yang baiklah. Okey, contoh. Gini. Kalau nafsu dia ibarat seperti binatang serigala kita letak. Tapi kalau iman ibarat kucing, binatang yang jinak. Subhanallah. Jadi kalaulah kita banyak memberi makan kepada binatang yang ganas, serigala ataupun yang anjing, lagi, jadi dia akan lebih membesar, dia akan lebih berkuasa, lebih bertenaga. Jadi soalannya nafsu lah yang selalu kita beri makan, akhirnya nafsu menguasai kita. Jadi nafsu ni contoh, kalau kita beri nafsu makan, rehat banyak, makan banyak, tidur banyak, cakap banyak. 4 perkara ni memang ni ulama sebut. Sekali lagi ustazah, 4 perkara ni kalau kita beri, kita sedang memberi makan kepada nafsu kita. Take note pertama, makan banyak, tidur banyak, cakap banyak, rehat banyak. Ya. Ada orang dia fikiran dia sikit-sikit nak rehat. Sikit-sikit fikir nak rehat. Nak rehat maksudnya, tapi bagi orang yang baik, rehat sikit-sikit. Tapi bagi sebaliknya, sikit-sikit nak rehat. Bagi orang soleh, sikit-sikit tidur sikit-sikit. Bagi orang yang sebaliknya, sikit-sikit nak tidur. Bagi orang soleh, makan sikit. Tapi bagi orang yang macam kita, sikit-sikit nak makan. Pagi makan, ngunyah-ngunyah, tengah hari makan, sikit-sikit nak makan. Lepas tu bagi orang soleh, dia lebih banyak diam, banyak tafakur, banyak baca, banyak ibadah. Tapi bagi orang yang sebaliknya, sikit-sikit nak bercakap. Masya amalnya kurang. Jadi bila kita ada sifat seperti ini, kita sedang memberi makan kepada nafsu. Tetapi sekiranya kita memberi makan kepada yang menjinakkan kita, umpama seperti kucing tadi, dalam diri kita, jadi kita akan, hati kita lebih tenang, lebih lapang. Akhirnya bila iman diberikan suntikan, diberi vitamin, diberi kekuatan, datang apapun ujian Allah, walaupun ujian tu dalam bentuk nikmat, kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kita tak lupa kepada Allah. Subhanallah. Sebab itu, sebagai kesimpulan soalan ni kan, saya 3 perkara. Hidup kita ni macam Dr. Prof sebut tadi tu kan, kita nak dapat husnul khatimah. Betul. Lepas tu kita nak mati, kita nak dalam alam kubur, kubur syurga. Kita taman syurga. Betul. Kemudian di padang mahsyar dapat naungan Allah. Dan 3 ini pilihan. Memang pilihan. Betul. Maksudnya ia adalah pilihan kita. Betul. Siapa yang buat, dia akan dapat. Masya Allah. Siapa yang hidup dia, maksudnya nak dapat bahagia, maksudnya nak dapat ketenangan, hidup dia nak tenang. Ramai orang tanya, kenapa saya hidup tak tenang? Sebenarnya cek 2 perkara. Iaitu tulis ni, 2 perkara ni, kenapa hidup tak tenang, stres, walaupun stres, contoh, katalah ustazah simpan tu, maksudnya kalau apa-apa berlaku, contoh berlaku pada suami, berlaku pada keluarga, mak mertua, ipar dua, balik raya serba tak kena, serba tak kena, stres je. Apa agaknya? Okey, subhanallah. Tolong tengok memang 2 perkara ni semua orang tahu, semua orang boleh sebut, tapi bukan semua orang boleh buat, hatta kami sendiri pun, kita semua pun. Masya Allah. 2 perkara. Punca tidak tenangnya seorang manusia ataupun hamba Allah, yang pertama, dia belum lagi mentaati segala perintah Allah.
Yang kedua, dia belum lagi meninggalkan segala larangan Allah. Contoh, saya bagi contoh. Ada seorang wanita jumpa saya, "Ustazah, betul lah apa Ustazah cakap." "Apa dia, puan?" "Saya selama ni, saya seolahnya protes dengan Allah. Saya memang pakai dah okey, tapi saya tak pakai stoken." Contoh ya, Prof. Maksudnya ada certain sikit je lagi tak buat. Maksudnya tak sempurna. Dia dah belajar pakai sempurna apa semua yang lain okey, tapi yang tu saya rasa macam berat lah. Kadang saya rasa malas, saya rasa rimas. Tetapi sekarang saya mula belajar tutup aurat dengan sempurna termasuk kaki. Memang betul, saya dapat ketenangan yang luar biasa. Itu hikmahnya bila kita mula mentaati perintah Allah secara sempurna. Tepat. Sebenarnya hati kita ni, nurani kita ni rasa gelisah sebab apa? Ada sesuatu, ada lagi perintah Allah yang belum kita buat. Jadi subhanallah, para wanita, para muslimin muslimat yang kami kasihi sekalian, cek rukun Islam. Betul. Pertama, syahadah. Mungkin ada perkara yang kita buat yang telah membatalkan syahadah kita. Takut kita ada buat syirik, ataupun kita cari kaedah berubah alternatif yang berunsur syirik dan sebagainya. Lepas tu cek solat kita, rukun Islam kan. Lepas tu tolong cek zakat kita, puasa ya. Lepas tu cek zakat kita. Ramai orang tak tunaikan zakat, Prof. Ramai. Ya, memang ramai sangat. Kalau umat Islam kita Malaysia, persen yang tak tunai zakat lebih tinggi daripada persen yang tunai zakat. Orang bisnes hari ni tak tahu pun dia kena keluarkan zakat. Dia ingat dia bisnes online, dia bisnes ni dan sebagainya. Cuma cukai je lah dia tak boleh lari sebab cukai kejar. Tapi zakat tak pergi kejar. Ya Allah. Ya Allah, mungkinlah duitnya bertambah, tetapi bertambah dengan kemurkaan Allah. Namanya istidraj. Cek zakat, keluarkan zakat. Ramai orang anak bermasalah, degil, macam-macam lah cerita ngadu. Saya kata cek rukun Islam. Syahadah, ada tak buat perkara membatalkan syahadah. Saya bacakan 10 perkara yang membatalkan syahadah. Kata insya-Allah saya tak buat. Yang kedua, cek solat. Solat awal waktu ke tidak? Solat bagaimana? Ramai orang solat nampak dirinya menyembah Allah tapi hatinya menyembah dunia. Tapi wuduk tak sempurna. Wuduk tak Ustaz. sempurna, Ya Allah. solat pakai alat solat apa Pakai semua, eyelash extension, eyelash extension, maskara semua tu, Ni eyeliner ke atas. eyeliner ke Saya cakap atas. orang, Ya betul. Betul kampung, kadang kita pergi arat-nak kita tengok ya tengok, Allah, dia cuci muka tak bersih, macam mana solat. Wanita sekalian, hari ini ramai wanita solat 20 tahun tapi ditolak oleh Allah. Nauzubillah min zalik. Ujian besar. Orang lelaki tak diuji sangat dengan alat solat ni lah. Lepas tu bab bersuci semua cek. Sebab bila sebut pasal solat, ia melibatkan syarat sah solat. Syarat sah solat apa dia? Aurat perlu sempurna, adab kiblat, lepas tu bab bersuci kena selesai, kemudian masuk waktu, kemudian mampu, maksudnya dia berakal, syarat wajib solat, syarat sah solat dan sebagainya. Masya Allah. Lepas tu cek puasa kita. Sebenarnya puasa nampak macam mudah ya Prof, Haji Talib, tapi kita tahu di sana, ya Allah, saya kalau cakap saya ni pun rasa takut. Nabi bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Ramai, sebahagian besar manusia yang berpuasa tak dapat apa-apa daripada puasanya, zero, kosong. Yang hanya dapat lapar dan dahaga. Illa al-ju' wal atash. Maksudnya, bayangkan daripada masyarakat lah, contohnya ada si fulan ini dibangkitkan, dia telah berpuasa 40 tahun, tapi bila dihisap setiap tahunnya ditolak, akhirnya keputusannya adalah zero. Nabi sebut sebahagian besar, kam min sa'imin. Ayat ini, perkataan ini betapa ramai. Maksudnya kalaulah daripada 100%, mungkin 20% atau 10% saja yang ibadah puasanya diterima. Jadi walaupun kita sebut puasa tu macam 2 rukun saja, tetapi siapa yang berpuasa ikut betul puasa yang sebenar, ia akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi bayangkan kita masih lagi mengumpat, kita masih tak tutup aurat, itu sebagai justifikasi ataupun kayu ukur puasa kita tak diterima. Sebab apa? Di antara falsafah ataupun roh puasa itu sendiri, ia akan menghasilkan individu yang boleh taat kepada Allah. Rupanya ramai manusia hari ini dia berpuasa, dia menyembah Ramadan, dia bukan menyembah Allah. Subhanallah. Maksudnya sebab itu bila kita pergi back to basic, cek rukun Islam, di situ baru kita tahu ini sumber kita jadi tak tenang. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, apa yang berlaku kepada diri kamu adalah berpunca daripada kamu sendiri. Sebab itu bila kita cek, memang kita nampak masalah anak, masalah suami yang sanik. Rupanya bila betulkan diri kita, cek pasal rukun Islam kita ni, subhanallah, fokus betulkan diri, automatik anak berubah, suami berubah,
kehidupan berubah. Tak payah nak ubah suami, tak payah nak ubah Tak. kepala. Betul. Ubah diri sendiri. Haji Talib, saya dah jumpa banyak testimoni. Bila saya jumpa orang ramai salam, peluk Ustazah, betul Ustazah, sekali saya dah tak fokus ubah suami, sebab Ustazah cakap kerja kita bukan kerja ubah manusia, kerja kita adalah untuk ubah diri. Allah uji suami tu, sebenarnya mesej tu nak sampaikan kepada kita, back to Allah, balik kepada Allah. Sebesar mana ujian kita, apapun jenis ujian kita, semua dalam pengetahuan Allah. Allah cuma sebut kun fayakun. Dan saya sudahi dengan satu firman Allah. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak boleh mengubah orang yang kamu cinta, sesungguhnya Allah lah yang mengubah siapa yang Dia mahu. Tugas kita bukan nak ubah manusia yang lain, bukan nak ubah anak kita yang sedang menguji kesabaran kita. Allah nak suruh kita berubah. Subhanallah. Saya tahu saya ada hutang tadi tu, pasal nak jadi hidup tenang, mati tenang. Nabi dah sebut, banyakkan ucap zikir la ilaha illallah. Siapa yang kurang sebut la ilaha illallah saat hidup, adakah saat mati boleh sebut la ilaha illallah? Afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir yang paling agung adalah la ilaha illallah. Sebab itu kalau kita dalam keadaan tak tahu, banyak sangat zikir, ustaz ni cakap zikir ni, ustaz ni, ya Allah, yang paling afdal perbanyakkan la ilaha illallah. Bunyi macam la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, simple bunyi, tetapi bila dia pasak dalam hati, ketika kita susah, kita nampak Allah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan, tidak ada tempat untuk kita minta tolong, tidak ada siapa-siapa melainkan Allah. Bila kita dapat nikmat, kita bukan berterima kasih pada orang yang beri kepada kita tu, bukan kita mengagungkan, ya Allah makasihlah sebaik engkau ada, ya Allah engkau ada, tapi terus nampak Allah, sebab kita pasal la ilaha illallah. Bila ada orang menguji kita, kita tak benci sangat dekat orang tu, sebab kita nampak Allah sedang menguji kita. Orang tu perantaraan saja. Lepas tu nak hidup mati dalam kubur bahagia, jadi taman syurga, surah Al-Mulk. Sebab tu kita kata pilihan saja. Jadi orang yang memilih tak nak baca Al-Mulk sebelum tidur, dia sedang design kubur dia. Jadi siapa yang nak design kubur jadi taman syurga, kita diberi pilihan baca Al-Mulk sebelum tidur. Jadi esok kalau design kubur jadi jurang api neraka, nak salahkan siapa? Sedangkan baca Al-Mulk lebih kurang 15 minit je. Kau dah biasa boleh 10 minit saja. Nak design pada mahsyar pula, Masya Allah, jadi terbaik, kita rujuk hadis Nabi 7 golongan yang dapat naungan Allah, melainkan naungan Allah, iaitu di padang mahsyar 7 golongan. Saya akan sebutkan lepas ni, insya-Allah. Baik. Lepas tu 7 golongan tu, baik, jadi bonda. Ustazah dah share apa yang macam biasa kita cakap itu, berubah daripada dalam. Bonda selalu cakap ubah diri, buang masa nak ubah suami, penat, stres, datang mengadu macam ada suami saya nak madukan saya, anak saya begini, mak mentua tak suka saya, ipar dua pulaukan saya, benda kan. Lagi bonda mungkin ada tips, kaedah, satu formula yang mungkin kita boleh guna pakai, bantu semua wanita-wanita yang kita sayangi, kita kasihi ni untuk diubah dulu. Okey, zikir-zikir juga, tapi nak, sebab bila ternampak dia tahu alamak sakit hatinya, ada tak formula kita boleh buat untuk kita jadi kata kita pembenteng lah. Okey, kita buat sama-sama sekarang. Okey, Masya Allah, buat sama-sama. Sebab kita ada kaedah belajar ni, vision, auditory, kinesthetic, pergerakan. So kalau siapa buat ni, dia akan tenang, dia akan faham. So sama-sama buat ini, buat contoh gini. Dunia dalaman saya, dunia dalaman saya menentukan dunia luaran saya. Dunia luaran saya. Apa saya nampak, dekat luar gambaran hati saya. Kalau saya baik, saya nampak semua orang baik. Saya nampak semua orang baik. Sebab saya ni macam slide projector. Okey. Skrin kat luar. Masya Allah. Itulah keluarga dan suami dan dunia luar tu. Okey. Jadi saya nampak slide apa saya pasang. Jadi pasang slide elok, nampak elok. Slide tak elok, nampak tak elok. Jadi suami kita, anak kita, keliling kita cermin diri kita. Allahu Akbar, subhanallah. Kan? Ya, betul. Jadi nak faham, sebut lagi. Ada, beri, dapat. Ada baik, beri baik, dapat baik. Dapat tak baik, sebab dah beri tak baik. Boleh beri tak baik, sebab ada tak baik. Ada tak baik pada muka saya. Contoh. Dia rasa
rasa nampak orang tu dengki lah kat aku. Rasa dia dengki kat aku sebab aku ada perasaan dengki. Ya Allah, betul. Kita hanya akan nampak apa ada dalam diri kita. Kita cerita kat orang, mengadu kat Facebook, Allah. status IG, orang tu cuba nak inai aku jatuh. Aku tu dengki aku. Semua orang dengki aku. Pernah bunda tengah live, kadang bunda terpaksa macam laser sikit lah kan. Prof, bos saya ni, dia apa dah tak elok lah. Saya cakap nama, minta maaf ya, agaknya you ada sifat tu. Sebab tu you nampak kat bos tu, oops. Betul lah Prof. Jadi kita ni, sebab tu nak sambung tadi, dapat tak baik, so kita kata apa? Sebab itu kalau sesuatu tak baik berlaku pada saya, kalau sesuatu yang tak baik berlaku pada saya tak marah orang tu. Saya tak mahu orang tu. Saya terima kasih kat dia. Terima kasih kat Sebab penat dia. Pelakon macam-macam, buat macam-macam, berlaku macam-macam, nak beri mesej pada saya tentang apa dalam jiwa saya. Tentang apa dalam jiwa saya. Jadi kalau orang curi duit saya tak marah. Okey. Saya terima kasih. Tok Guni Aziz kata, kalau orang tu pemurah, bayar zakat, rumah dia Tuhan tak nampakkan pada pencuri. Allahu Akbar. Allah tak izinkan pencuri ambil duit yang halal. Jadi kalau rumah kita kena masuk orang, jangan cerita ke orang aib. Masya Ni Allah. Aziz kata, kenapa 500 buah rumah kita kena kenapa tu? Ya Allah. Jadi kita apa-apa jangan cerita kat orang. Kita dapat negatif, menangislah pada Allah. Menangis pada Allah. Apabila kita ada masalah, bila kita ingat makhluk, maknanya kita tak ingat Allah. Allahu Akbar. Kalau kita buat apa-apa, wanita nak show off kat Facebook, kita pentingkan pandangan manusia lebih pada pandangan Allah. Allahu Akbar. Itu yang formula. Dan formula lagi kita buat sama-sama lagi. Buat angkat tangan. Okey. Apa-apalah Prof. Saya buat supaya orang ingat. Tenang, bergantung kuat dengan Allah. Bergantung kuat pada Allah. Jaga silaturahim dengan manusia. Maafkan, lupakan masa lampau. Halalkan semua hutang tak bayar. Maafkan semua orang tipu kita. Maafkan semua orang sebelum tidur. Segala pengalaman pahit, lupakan. Ambil pelajaran. Optimistik, masa depan. Sangka baik, pada Allah. Pada suasana. Pada manusia. Dan ingat formula ni, tenang dengan Allah, akan bahagia dengan semua manusia. Walau negatif positif, kita tetap bahagia sebab melihat ciptaan, ingat pencipta. Jadi kita makrifat, tak ada lain, ingat Allah. Nampak parking, mak melimpah, lantun. Mata fizikal tengok, mata hati lantun Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu saja formula. Pada tu formula tu kan. Sebab tu mana buat gini. Jadi orang yang tenang ialah orang bergantung dengan Allah. Dalam hati dia la ilaha illallah. Sebab zikrullah kuat sangat. So bila kita la ilaha illallah, kita bahagia dengan manusia. Orang baik kita sayang, orang tak baik kita kesian dan doakan, ya Allah kesian, ya Allah kesiannya dia, ya Allah kau ampunkanlah dia, ya Allah kau beri hidayah pada dia macam mana kau beri padaku. Aku bersyukur ya Allah kau tak pilih aku jadi macam dia, kesian dia, Allah. Kita kalau orang rumah terbakar, kita panggil bomba, kenapa? Takut terbakar kan? Jadi kita nak ke orang masuk neraka. Kenapa tak nak maafkan orang tu? Kenapa tak nak maafkan orang tu? Kalau tak maafkan, kita nak saudara kita masuk neraka. Jadi orang tipu kita, orang buat apa, kesian dia. Sebab orang buat jahat ni orang berkudis. Orang tidak boleh beri jahat kalau dia tak ada jahat kat dalam hati dia, berpenyakit, kesian hati dia kesian. Pandangan Allah hati kita ni. Dan siapa yang bahagia ni, bila kita bahagia semua, siapa? Beri air segelas pun dah gembira. Betul. Jadi orang yang tak bahagia, suami beli macam-macam, kufur nikmat, semua mengeluh. So kalau kita mengeluh merungkut, memang kufur nikmat, tak mensyukuri. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Janji Allah yang paling benar. Jadi walaupun
kadang-kadang kita tak boleh syukur air kosong, macam mana nak dapat air yang lebih sedap? Sebab yang sikit pun kita tak syukur, kalau beri yang lebih nanti kufur dengan nikmat Allah. Subhanallah. Dan Allah sebut la in kafartum la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, maka nanti kalau azabku yang lebih pedih. Dan mungkin kerana itu kita tersekat dengan nikmat Allah, sebab kita boleh jadi hamba Allah yang bersyukur. Betul. Sebab Allah nak jaga kita. Kalau diberi nikmat yang lebih lagi, kita kufur. Kita lupa kepada Allah. Subhanallah. Dan Allah sayang kita, sebab itu kadang ada Allah halang nikmat dunia daripada kita, sebab Allah nak bagi nikmat syurga. Allah paling kenal kita. Allah yang Khaliq yang ciptakan kita. Allah kenal setiap hambanya, kelemahannya di mana. Ada orang walaupun diberi dunia tapi dia tetap boleh bangun malam. Ada orang kalau diberi dunia, dia jadi jauh dengan Allah, lalu Allah halang dunia daripadanya. Apa pun yang berlaku, Allah ya Rahman ya Rahim. Subhanallah. Tadi ya Bar, Allah yang maha baik. Allahu Akbar, Allah sangat baik. Kan tadi tak apa ke saya mencelah, suka kan Prof kata yang maksudnya walaupun orang buat keburukan dan kepada kita tak pernah sekali-kali akan fikir perkara yang buruk berlaku kepada dia. Saya teringat kisah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni seorang wali Allah, ahli sufi, seorang ulama yang besar. Kalau kita baca kisah Ibrahim bin Adham ni, kita akan jumpa dia ni sebenarnya ada daripada istana, anak pembesar ataupun anak raja. Tapi bila dia dapat hidayah, dia keluar daripada kehidupan yang mewah, kehidupan yang melalaikan, dia bawa diri. Ibrahim bin Adham ini pernah bekerja sebagai hamba, jaga kebun, macam-macam cerita Ibrahim bin Adham. Tapi yang saya nak share ni dalam kitab bab akhlak Rasulullah, kisah Ibrahim bin Adham ni, satu hari tengah dia berjalan, adalah pengawal istana berkuda bertanya kepada dia, dan pengawal istana ni tak kenal dia ni, tak kenal. Lepas tu bertanya, wahai pemuda, tunjukkan kami mana pasar. Kemudian Ibrahim bin Adham tunjukkan kubur. Lepas tu pengawal istana tanya lagi sekali, tunjukkan kami di mana pasar. Lepas tu dia tetap tunjukkan kubur. Lepas tu pengawal istana pun pukul dia. Pukul lah, sebab macam mempermainkan. Pukul. Dan setiap kali dipukul, dilibas dengan mungkin cemeti ke kan, dilibas, dipukul. Setiap kali tu Ibrahim cuma sebut, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia. Selepas itu ada orang di situ nampak, kata, wahai pengawal istana, ini Ibrahim bin Adham. Kemudian mereka turun, mereka mohon maaf apa semua, baru mereka tahu ini Ibrahim bin Adham. Kalau zaman sekarang share gambar, orang tahulah ini siapa-siapa. Tapi zaman tersebut manalah kita nak tahu siapa muka siapa kan. Betul. Lepas tu pengawal ni tanya, wahai Ibrahim bin Adham, kenapa setiap kali aku memukulmu, kamu hanya berkata maafkanlah? Dia kata, ketika engkau memukul aku mendapat ganjaran pahala daripada Allah disebabkan aku sabar. Tetapi aku tidak sesekali mengharapkan sesuatu yang baik untuk diriku, dalam masa yang sama untuk saudaraku keburukan. Allah. Faham tak? Aku tidak mahu mencari-cari jalan kebaikan untukku melalui jalan keburukan saudaraku. Maksudnya kerana itu aku mengharapkan Allah mengampunimu. Aku kesian kepada kamu sebab bila kamu memukulku, kamu dalam melakukan perkara yang buruk, dosa. Dan aku tidak sekali-kali gembira saat aku dapat pahala dalam keadaan saudaraku dapat dosa. Maksudnya ini sifat yang Allahu Akbar, tak tergambar indahnya. Kita kadang-kadang macam ni kan Prof, bila ada orang mengadu kita masalah, dizalimi oleh seseorang, kadang kita guna ayat macam ni, tak apalah, sabarlah, redalah, biarlah Allah yang membalasnya. Mula-mula bunyi macam soleh dah tu, bunyi macam bagus dah tu, macam sabar, reda, biar Allah lah yang membalas. Kita masih dalam keadaan itu, kita mengharapkan keburukan pada saudara kita. Tetapi tingkatan yang lebih tinggi, kita tidak mahu kebaikan kita dapat melalui jalan keburukan. Jadi kita nak biarlah. Sebab itu doa sahabat kan, bila dengar satu perkara orang kata buruk, orang kecam, orang hina, satu je para sahabat dia beramal dengan doa ni, ya Allah ampunilah mereka sekiranya apa yang mereka katakan tidak benar tentangku, dan ampunilah aku sekiranya benar apa yang mereka katakan pada tentangku. Sedap kan? Maksudnya kadang-kadang kita jangan tolak terus apa orang kutuk, maki kita, orang marah. Sebenarnya mungkin betul apa orang kata. Tapi cara tu memang kasar, kita rasa sedih. Tapi orang yang baik dia akan doa tu, ya Allah ampunilah aku sekiranya benar apa yang dikatakan, dan ampunilah dia sekiranya tidak benar apa yang dia katakan tentang diriku. Ya Ustaz, yang terbaik subhanallah. Daripada kita cakap nanti biar Allah je yang balas. Kan kita nak didik anak-anak kan, anak-anak balik mengadu,
cik kawan buat suka dia cakap tak apa nanti Allah balas lah. Ayat tu kan. Kita dah doktor, saya tak sengaja. Macam mana kita nak repair tu balik? Kita boleh sebut macam ni. Subhanallah, anak saya selalu kan kena bully apa. Kata Umi, orang cakap ni, balas tak? Tak balas. Subhanallah, bagusnya tak balas. Jangan balas, doakan dia. Sebab tu saya pernah bila anak ni kecil, ada seorang anak saya Imran, dia cerita dia kena kutuk sekian-sekian. Adalah budak-budak kan, dia kutuk-kutuk. Lepas tu saya tanya, Imran jawab apa bila kena kutuk? Alhamdulillah. Lepas tu kutuk lagi, Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Imran dapat pahala. Sebab Imran sabar, Imran tak balas. Maksudnya sebenarnya budak hati dia bersih. Hati dia bersih. Kita yang tanam sebenarnya, kita yang mengacu. Kullulah minabat bukan. Hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam fitrah suci, bersih. Fa abawahu, maka ibu bapanya lah ayyuhawidani ayyunasirani ayyumajisani, yang akan mengubah anak ini mengikut tak berada dalam bersih. Akhirnya dia ikut cara hidup, cara cakap, cara fikir sebagaimana orang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nauzubillah min zalik. Sorry, saya nak cerita satu pasal memaafkan kan. Banyak pula saya cakap. Bagus, saya nak dengar pun. Nak dengar. Okey. Tamu kita jemput. Okey. Masya-Allah. Sebut memaafkan. Saya sedih, saya teringat ada seorang hamba Allah ni. Dia diuji daripada kecil mangsa sumber mahram, ahli keluarga terdekat. Maksudnya daripada kecil bertahun-tahun dia dinodai, diperlakukan oleh ahli keluarga terdekat bertahun-tahun. Maksudnya saya nak tanya pada Haji Talib, agak-agak mampu tak nak memaafkan pelaku? Kan Prof sebut pasal memaafkan tadi. Betul. Bukan senang. Allah Akbar. Bukan senang. Dia membesar dengan trauma, dengan rasakan dirinya kotor, dengan merasakan hidup dia gelap, dengan dendam dengan semua itu. Dan ketika yang berlaku itu dia sangat kecil, dia sangat lemah. Dia membesar dengan fikiran nak bunuh diri. Dalam fikirannya sekian-sekian. Maksudnya kesengsaraan yang dia hadapi adalah bertahun-tahun, dan ia kekal. Sebenarnya kesengsaraan itu kekal. Maksudnya tak boleh dilupakan dalam memori. Dalam memori. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Lepas tu kan, bila dia jumpa, saya kata okey, ini memang metafora biasa lah kan doktor, analogi biasa. Saya kata okey, bayangkan saya pegang air ni 1 jam, saya pegang 1 minit. Penat tak penat? Bayangkan saya pegang 1 jam. Lagi penat. Sebenarnya benda yang sama, ukuran yang sama, tapi sebab lamanya kita bawa, lama itu menyesarakan kita. Betul. Memang jadi berat. Masya Allah. Subhanallah. Okey tak? 4.3K. Sebenarnya ini live yang paling tinggi. Ya ke? Yang saya tak pernah capai. Biasanya kalau saya ceramah paling tinggi dalam 2,000 lah. 2,000 maksudnya masa, dan lepas tu kan akan capai lah 100K ke apa. Saya tapi pun masa live 1.5. Subhanallah, bila 4.K, Masya Allah, ini paling tinggi lah. Tahniah, terima kasih. Subhanallah. Tapi saya Subhanallah, saya kata sekarang boleh tak lepaskan kesengsaraan tu? Memang sangat berat, tolong lepaskan. Ustazah, macam mana saya nak lepaskan? Sangat sengsara, sangat sedih, sangat berat untuk saya memaafkan. Saya kata maafkan bukan kerana dia, maafkan kerana sebab apa? Sebab Allah mencintai orang yang memaafkan, dan memaafkan ini kalaulah syurga, apa pendapat? Kata, betul ke Ustazah? Boleh syurga kalau saya memaafkan. Lagi berat sesuatu perkara itu untuk kita maafkan, lagi mahal nilai maaf kita. Dan nilai maaf itu melayakkan kita dapat pengampunan Allah, dapat kemaafan Allah, dan tidak ada yang lebih baik balasan yang Allah beri melainkan syurganya. Allahu Akbar. Jadi bila bayang syurga, jadi benda tu jadi kecil, dunia jadi kecil, masalah jadi kecil. Sebab syurga ni satu benda yang sangat besar, sangat indah. Sebab tu selalu kalau ada patient, ada klien yang datang, sebab dulu saya perunding cara kan, saya kata, puan memang masalah suami puan ni memang sangat dahsyat anak, tapi kalau puan sebut macam ni, ya Allah, sekiranya melalui suamiku yang begini-ginilah jalan ke syurgamu, aku redha. Ulang. Akhirnya lama nampak syurga. Akhirnya suami orang salah, tak apa, ini jalan ke syurga. Nampak anak, tak apa, ini jalan ke syurga. Ada orang ni, tak apa, ini jalan ke syurga. Akhirnya semua nampak apa yang berlaku, Allah sedang create satu jalan menuju ke syurga. Masya Allah. Lepas tu hamba Allah ni boleh memaafkan. Ya Allah, dalam masa berapa lama? Maksudnya dia kata, Ustazah, lepas tu dihubungi balik, dia kata, ya Allah, saya maafkan dia, saya sebut sampai ketika boleh salam dengan orang tu. Memang tak boleh lupa, tapi boleh maafkan.
tak ada dendam, hilang, betul, hilang. maafkan. Dia panggil dia walaupun macam mana tak tahu, tapi Allah yang bantu, Allah yang batin, Allah yang maha menghilangkan. Allah hilangkan rasa dendam. Dan dia kata, Ustazah, kalaulah saya tahu betapa hebat dan besarnya, tenangnya apabila memaafkan, saya dah memilih memaafkan itu lama dahulu. Sebab dia kata, subhanallah, lepas daripada dia memaafkan betul-betul benda tu, satu persatu rizki datang. Dan rizki yang paling besar, dia dapat suami yang sangat baik, dan dia dapat anak-anak yang baik. Lepas tu ada benda yang banyak. Dia kata rupanya Allah nak beri kepada dia satu nikmat yang sangat besar, tapi Allah uji daripada kecil itu. Tapi Allah tunggu saat, ya Allah, aku maafkan, ya Allah, aku maafkan. Allahu akbar, subhanallah. Saya terbaca dalam satu, saya rasa saya terbaca dalam satu, saya tak ingat buku apa, sehingga Allah tanya, dia dimasukkan dalam neraka sekian lama, hamba Allah ni. Bila Allah ambil je, Allah kata, okey, angkat, letakkan dalam syurga seketika. Sampai dia lupa dah berapa ratus tahun ni. Hadis Nabi Subhanallah. Sampai begitulah. Kalau saya boleh bacakan hadis, boleh? Okey. Saya suka hadis tu, masya-Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Nabi bersabda, di akhirat kelak Allah memerintahkan supaya ambil si fulan yang hidupnya paling bahagia di dunia. Seorang si fulan ini hidup dia paling bahagia. Maksudnya dia mungkin paling kaya, dia mungkin isteri paling famous, semua ada. Isteri yang cantik, isteri yang baik, mungkin anak-anak yang baik, harta yang banyak. Orang yang paling bahagia hidup dia di dunia. Allah suruh pilih dia, dan dicelupkan sekejap dalam neraka. Celup. Kalau gini rendam, tapi celup, celup. Kemudian tanyakan kepada dia, apakah nikmat yang apakah kehidupan, bagaimana kehidupan dia di dunia dahulu. Dicelupkan sekejap dalam neraka. Kemudian dia menjawab, ya Allah, aku tidak menikmati apa-apa di dunia dahulu. Disebab betapa dahsyatnya api neraka Allah, sampai dia lupa semua nikmat yang pernah bagi, sedangkan dia orang yang paling bahagia. Dicemburui. Semua. Okey, kemudian dibawa pula orang yang paling hidupnya menderita di dunia dahulu. Kita pernah tengok ada orang miskin, lepas tu sakit pula, suami meninggal pula, duduk rumah sewa kena halau pula. Maksud kita tak tahu siapakah orang paling menderita di dunia dahulu, di dunia ini. Tapi Allah kata ambil pula orang yang hidupnya paling menderita di dunia, paling dahsyat derita dia, lalu dicelupkan sekejap di dalam syurga. Celup, keluarkan, lalu tanyakan bagaimana kehidupan di dunia. Lalu dia menjawab, ya Allah, hidupku tidak ada sengsara sedikit pun. Sebab celup sekejap saja terus lupa derita dunia. Subhanallah. Betapa Allah nak membandingkan betapa azabnya api neraka Allah dan betapa indahnya syurga Allah. Sebab itu Nabi sudahi hadis itu. Nabi kata, perhatikan muslimin-muslimat sekalian, Nabi kata, wahai umatku, sesungguhnya mentaati perintah Allah itu lebih ringan kepadamu dibandingkan dengan beratnya api neraka Allah. Wahai para muslimin muslimat sekalian, untuk taat perintah Allah memang ada cabaran, memang ada ujian. Nak pakai tutup aurat ada ujian, nak taat suami ada ujian, nak hormat orang ada ujian, nak maafkan orang ada ujian. Semuanya ada ujian, memang kita rasa berat. Tetapi Nabi pesan pada kita, fahamilah wahai umatku, mentaati perintah Allah itu lebih ringan bagimu, percayalah, berbanding beratnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya Allah, tag pada orang-orang yang anda sayang. Sebab ramai yang tanya terlepas pandang bila tengok balik. So pada saya, kalau saya nak tengok balik, saya nak review balik, saya akan share supaya bila saya nak tengok, saya boleh tengok balik dekat Facebook saya. Jadi pada anda, kalau nak tengok semula siaran ni mungkin terlepas pada awal, share sekarang to our own page, terlepas pandang, dan tag pada mereka yang kita sayangi. Mudah-mudahan kita dapat kongsi. Saya rasa hari ni cukup bertuah. Ustazah susun satu kita nampak, Masya Allah, dengan izin Allah. Ya, mungkin bonda boleh bantu kita nak ya, fokus pada kaum wanita lah kan hari ni. Lelaki ni macam saya kan, macam saya ni lelaki ni, kita cerita sikit. Lelaki ni kalau saya cerita lelaki depan bukan kata lepas pandang, lepas tangan. Kalau kadang kat sekolah, sebab kita kira kita bertugas menjemput rezeki. Usaha-usaha sekolah kita serah pada isteri. Kalau grup WhatsApp 4 orang anak, 4 grup isteri kena tengok. Masya Allah. Itu sekolah pagi 4, sekolah petang dah lagi 4. Kalau usaha 7 dah 14 grup. Kan? Betul. Kan? 14 grup. Habis kita ada ipar duai. Betul. Kita ada mak mertua, adik beradik. Kan, kita ada mak sendiri kita nak jaga, belum kata lagi geng-geng masjid. Jadi kita
Kawan wanita ni kalau berbanding lelaki nampak simple, mudah je. Kalau perempuan ni barangkali saya rasa syurga ni memang bakal dipenuhi dengan wanita. Allahu Akbar, amin ya rabbal Bakal alamin. dipenuhi dengan wanita. Sebab apa? Sebab tu Allah beri, kalau lelaki macam ujian ni adalah biasa-biasa je. Kalau wanita ni saya rasa luar biasa. Saya tengok macam ada laluan sakit bersalin ni, lelaki tak Allahu ada. Akbar, betul lah, makhluk yang Saya rasa sangat Allah memang luar nak biasa. masukkan syurga ni dipenuhi dengan kaum wanita. Ya, betul. Saya yakin begitu. Amin, amin, amin. Saya yakin begitu. Jadi bonda macam ni kita nak aman tenteramkan perasaan usaha yang gundah gulananya, yang sedang sekarang ni tengah memikir nak uruskan anak-anak, nak mikir nak bayar sewa rumah, barangkali ibu tunggal, kerja siang malam masih tak mencukupi, Allah duga dengan anak-anak yang kurang sihat dan sebagainya. Bagaimana bonda nak rasa aman? Allah ada. Okey, buat secara saintifik sedikit macam Ustazah kata, anak-anak kita bagus kan, fitrah kan. Ya, So roh kita ni fitrah bersih. ya So betul. roh kita tak suka benda yang tak baik. Betul. So kita buat kaedah saintifik sikit. Saya nak test kat tangan Ustazah. Allahu Akbar, subhanallah, takutnya. Tak takut. Okey, Mudah insyaAllah. aja. So tadi macam kita nak maafkan orang, kalau tak maafkan orang kan, Ustazah sebut tadi kan, Allah balas dia. Okey. Ya, ya. Okey, so ada buat macam ni tangan. Yang kat rumah boleh ikut juga. Kalau ada dua kawan-kawan. Okey, saya nak buka Ustazah. Satu, dua, tiga, lawan. Okey. Sebut nama saya Asma. Nama saya Asma. Okey, nama saya Muhaya. Nama saya Muhaya. Tak kuat kan? Tak kuat. Sebab bila kita bohong, benda negatif, Oh, salah, Masya Allah, subhanallah. akan negatif. Okey. Simple gitu je. Simple lah, itu saintifik. Macam kita tengok cerita Masa Hollywood nama kan? saya Asma kuat. Kuat. Bila nama saya Muhaya, terus Tak kuat. boleh buka. Because Masya bohong. Allah. Bohong kan? Sebab bohong. Bohong, fitrah. So sekarang cuba Zah kata, tak apa, Allah balas dia. Sebut. Tak apa, Allah balas dia. Sekarang cuba maafkan dia. Saya maafkan dia. Saya Nampak tak? maafkan dia. Saya ada bayangkan orang yang saya nak Okey, maafkan. okey, sekarang Ustazah, cuba bayangkan Ustazah, relax dulu. Okey, Ustazah ada orang yang tak boleh maafkan. Ya. Okey, cuba ingat tentang peristiwa atau orang tu berapa kepedihan per 10. Ya. Berapa kepedihan per 10 Ustazah? Ya. Berapa per 10? Ukuran dia. Ukuran dia. 10 lah. 1 hingga 10, berapa berat dia? 8. 8, okey. Okey, cuba ingat orang tu. Lawan 1 2 3. Tak larat kan? Ya. Okey, sekarang kejam mata. Tarik nafas. Kita semua siapa yang nak memaafkan buat teknik ni. Kita tarik nafas. Okey, tarik nafas. Satu ajar saya kan 478. Tarik nafas. Tahan 7 saat. Ni relax dulu. Lepas 8 saat. Tarik nafas. Tahan 7 saat. Lepas. Okey, sekarang Ustazah rasa tenang. InsyaAllah. Okey, bayangkan orang tu berada depan Ustazah sekarang. Lebih kurang 2 kaki depan. Okey, nampak muka dia depan Ustazah. Betul. Pandang dalam biji mata dia, dia pandang Ustazah, Ustazah pandang dia. Rasa pedih kan? Ya. Okey. Sekarang bayangkan Ustazah cakap. Tak usah cakap kuat, dalam hati je. Cakap pada roh dia. Saya maafkan awak. Saya faham awak. Saya doakan awak bahagia dunia akhirat. Saya doakan awak bahagia dengan keluarga awak, sakinah melimpah ruah rezeki. Saya redha atas segala nikmat Allah pada awak. Saya suka tengok saya bahagia, tengok awak bahagia. Tarik nafas. Lepas, sekarang bayangkan dia pun tengok dalam mata Ustazah dengan penuh lendangan air mata. Allahu Akbar. Dia cakap, minta maaf, saya minta maaf, saya tak sengaja. Dan Ustazah pun cakap, saya minta maaf dengan awak juga. Dan nampak muka dia lega lepas dengar Ustazah cakap macam tu. Kemudian Ustazah kata, dia dengar dia kata, saya pun maafkan awak. Tarik nafas. Sekarang bayangkan pelan-pelan dia meninggalkan Ustazah. Tinggal jauh, makin nak hilang. Tiba-tiba nampak dia atas pentas. Dan atas pentas tu Ustazah dalam teater tengah tengok dia atas pentas. Dan Ustazah nampak dia dalam keadaan sangat bahagia, sangat happy, sihat, kaya, duit, apa dia tak semua dapat. Dia sangat gembira. Dan masa tu Ustazah pun rasa sangat gembira tengok dia. Dan tiba-tiba Ustazah kata, ya Allah, syukur ya Allah, aku bahagia melihat dia bahagia. Berarti aku dah tak ada perasaan negatif. Terima kasih ya Allah. Terima Masya kasih. Allah, subhanallah. Tarik nafas. Okey, pelan-pelan buka mata. Rasa lega tak? Ya.
Okey, sekarang cuba Ustazah fikirkan tentang dia. Okey. Berapa kepedihan? Tadi 8, sekarang berapa kepedihan? Subhanallah. Ada lagi? InsyaAllah sebenarnya memang dah lama maafkan. Okey, sekarang cuba ingat pasal dia. Ingat lawan 1, 2, 3. Tak boleh buka langsung. Subhanallah. Maknanya kekuatan tu menunjukkan jiwa Ustazah dah fitrah dengan dia, dah tak ada apa-apa macam kanak-kanak. Mana kita tengok orang yang macam kanak-kanak, dia main tak gaduh, sekejap je dia simpan. Betul. Alhamdulillah, lega Ustazah. Lega. Okey, sekarang saya nak buat teknik yang Ustazah pegang air tadi tu. Dari segi psikologinya dia panggil Mak Saleh, kenalkan lah. Ada pen tak Kibah? Ambil marker tu, marker. Okey, sekarang kita sama-sama buat. Marker boleh tak? Marker tak ya? Okey. Sekarang kita nak macam ni. Siapa yang tengah ada masalah sekarang, ambil satu pen. Dengar betul-betul siapa ni saya ambil satu pen, psikologinya. pegang kuat. Okey, cuba Ustazah buat. Okey, pegang kuat. Genggam, kuat lagi. Sakit tak? Sakit. Okey, sakit. Sakit. Genggam. Okey, genggam lagi. Okey. Nak lega kan? Ya. Nak lepas tak? Bila nak lepas? Sekarang. Lepas sekarang. Lepas. Lega tak? Yalah. Macam tu lah. Ini teknik dia punya Sedona method. Sedona Hill Down Skin. Lama bodoh dengar ni 12 tahun dulu. Lepaskan. Tapi nak lepaskan tu macam mana, doktor? So ini metafor. Metafor. So kita ada something. So metafor kita, ya Allah, kenapa aku pegang macam gelas tadi lama bertahun-tahun, 30 tahun. Lepas tak ada apa-apa pun lega. Allah Akbar. Kemudian saya ingat, bila orang kita mati dia gigit ular, pasal gigitan ular ke pasal racun? Racun. Ya. Jadi orang gigit, orang tu buat kita 10 tahun dulu. Lepas tu dia dah lari. Sekarang dia tengah duk umrah, duk jalan pergi mana, pergi Taiwan, pergi mana, pergi Vietnam, pergi shopping. Akbar. Kita duk pegang biawak. Kita duduk biarkan racun tu menjalar dalam badan kita. Sebab tu bila orang kena gigit, kita tourniquet, kita buang. Ya, kan? betul doktor. Jadi kalau orang buat kita gigit, ular tu dah gigit, dia lari. Betul. Dia teruskan kehidupan dia. Jadi saya pernah dengar Kak Aikim itu masa lama 10 tahun dulu, orang kata, Prof, orang ni okey makcik, dia fitnah makcik berapa lama? 15 minit. Prof, 3 bulan yang lalu, pada bulan 3, orang ni memfitnah keluarga saya. Kami okey, berapa lama dia mengumpat tu, saya kata. Saya potong steam dia nak nangis, saya cut. Saya break pattern. Betul. Berapa lama? 3 minit. Jadi tuan, saya sedih 3 tahun. Awak telah beri nyawa awak kat dia 3 tahun. Allahu Akbar. Kan rugi masa. Cara berfikir pun tak. Sebab itu kita ni ada 2 pencuri. Ya. Setiap saat. 2 pencuri. Catat. Setiap saat pencuri. Penyesalan masa lalu, kemarahan masa lalu, dan kebimbangan masa depan. Betul. Sampai tak ada masa nak menikmati makhluk saat Allah ini. ni, saat kita bersama ni. Makhluk tiap saat jantung berdegup, tangan bergerak, mata melihat, ini nikmat Allah beri pada kita. Sebab tu orang bahagia ni, orang bersyukur dengan keadaan sekarang. Apa yang ada sekarang. Ya. Saya duduk sini pun saya tak fikir besok nanti nak operate passion. Saya tak fikir pun. Saya duduk dengan Ustazah, saya menikmati saat ini. Ya, jadi kita tiba pun jadi kita berkomunikasi, kita tengok, kita menikmati, kita mendoakan, kita sayang. Ya. Dan sebenarnya kalau bunda rasalah, kalau nak baikkan hati senang aja. Tengok orang semua doa. Betul. Kita kalau boleh pergi umrah tawaf tu, doa sikit 1% dah lah. Kita aminkan semua doa. Ya Allah, tangguh kau aminkanlah semua doa orang sedang tawaf. Allahu Akbar, subhanallah. Bayangkan orang beratus ribu kat Masjidil Haram. Kita lalu nak masuk tu kan, yang iktikaf. Ya Allah, makbulkanlah, amin. Ya Allah, berapa ratus. Saya teringatkan, saya hari tu saya nak share sikit. Umrah saya tahun lepas itu first time umrah saya. Rezeki Allah bagi melalui perantaraan orang, kami suami saya boleh pergi umrah. Bila saya rasa macam orang pesan ustaz jangan nak umumkan siapa nak kirim doa. Saya tak tahu kenapa, tapi saya kata ada siapa nak kirim doa, bolehlah, insya-Allah. Saya bagi tahu dalam beberapa tempat. Tiba-tiba saya dapat banyak sangat kertas.
kertas panjang-panjang, surat, saya tolong doakan untuk anak saya sekian, untuk suami saya, untuk anak sekian-sekian. Saya ada bawa himpunan banyak doa orang. Lepas tu saya selalu minta bang kena pergi awal sebab ada banyak lagi doa belum baca. Maksudnya cari posisi depan Kaabah. Lepas tu kadang doa tu tak ada fee sangat sebab dah penat, dah ngantuk. Buka satu doa ni, ya Allah untuk hamba-Mu ni, ya Allah nama dia ni, sebab baca ayat dia kan, kadang dimasukkan semua nama anak-anak dia, baca seorang-seorang. Okey, dah selesai. Lepas tu baca lagi doa ni sebab orang amanah. Betul. Sampai saya kata, bila pula nak doa untuk diri sendiri? Betul. Tak perlu. Lepas tu kan saya nak kata, bukan sebab saya barakah, kita tahu kita banyak dosa, kita banyak maksiat, kita banyak, hati kita pun kotor. Saya balik daripada Mekah, satu persatu orang yang kirim doa, Ustazah alhamdulillah anak saya ni, saya pergi berobat macam-macam, saya anak ni bermasalah lah, tak nak semayang, dia pergi umur dah 30 lebih, anak ni dadah, anak ini gini, teruk, saya tak boleh cerita teruknya anak. Ustazah baru ni mungkin berkat doa Ustazah saya kirim, ya saya ingat saya ada baca juga doa pasal untuk anak lelaki puan ni, dia minta nak masuk sekolah pondok. Allahu Akbar. Saya kata ya Allah, Hati pula rupanya yelah kadang kita minta sendiri doa, kita ada kepentingan sebab kita nak. Betul. Bila saya minta doa untuk orang lain, saya tak ada kepentingan apa. Maksudnya kita tamak. kita ni kalau kita minta untuk ya Allah untuk suamiku, untuk anakku, itu kan untuk kita. Betul. Jadi saya kata subhanallah, lepas tu seorang, Ustazah alhamdulillah dah sembuh, dah sihat. Ustazah, satu-satu orang bagi, orang yang kirim tu PM saya kata Masya Allah, rupanya bahagia doa orang dimakbulkan lebih bahagia daripada doa kita dimakbulkan. Dan sebab itu lepas tu saya kata, kalau siapa nak pergi umrah, nak pergi buat haji, nak tu, janganlah takut nak macam siapa ada nak kirim doa ke apa, siapa ni, sebab benda ni memang satu doa mukhul ibadah. Doa ini adalah kepala ibadah, roh ibadah yang paling besar antaranya doa. Dan umat Islam kita ni antaranya malah berdoa lah. Betul. Jadi bila kita diberi amanah untuk berdoa, saya hidup. Jadi lama, kenapa lama sangat? Banyak lagi doa tak baca. Tapi kalau doa diri sendiri mungkin 5 minit dah settle. Betul. Dah selesai. Sebab itu kita kalau orang pergi umrah, jangan kita suruh dia doa untuk kita. Ni boleh tak angle. Kita doakan dia. Ya, betul. Kita itu pun terbaik. Mana kalau doa ada yalah, mungkin ada orang ada hajat. Kalau bonda pula, kalau orang nak pergi doa, tak payah suruh dia doa untuk kita. Kita doakan dia. Sebab kita macam ni, bila kita tawaf tu, kita doa, ya Allah ya Tuhanku, kau terimalah, makbulkanlah semua umrah orang ni. Dia tahu tak? Dia tak tahu. Malaikat mendoakan kita. Berapa ribu orang masa tu yang sedang jadi tawaf. kita aminkan. Dan kita keluar rumah nak keluar, nampak orang naik motor, selamatkanlah dia. Tak kereta, kalau dia kahwin dapatlah anak, kalau dia berjaga, doakan orang apa kita nak untuk dia tanpa dia tahu. Malaikat mencurah-curah doa kita. Allah subhanallah. Allah, Betul. itulah je pada bonda, ya Allah paling Allah kita, kalau kita bahagia, kita akan suka tak orang bahagia. Apa tagline Ustazah? Hidup gembira, berikan kegembiraan, rasai kebahagiaan. Boleh ke nak share satu lagi? Sebenarnya banyak kan, tapi masa kita nak habis. Tak apa. Tapi guru saya dia kata macam ni, orang Islam kita rugi baca Al-Fatihah, kadang dia tuju pada mak, tuju pada Rasulullah, hadiahkan pada Rasulullah, hadiahkan pada ibu ayah. Ini dia kata buat kita kalau nak sekat Al-Fatihah sekali sehari kita buat pun cukup. Macam mana? Dia kata kalau dah bahasa Arabnya, ila hadratin nabi al-fatihah, ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wali ahli wali ashabihi wali ummahat wali abaina wali ummahatina wali ulama wali muslimina muslimat. Okey, itu bahasa Arab. Bahasa Melayunya kita sebut. Okey. Yang paling mahalnya pada perkataan ni sebenarnya, ya Allah, Al-Fatihah ini aku sedekahkan ya Allah untuk Nabi, contohnya hadiahkan, kita sebut hadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, orang-orang soleh, para syuhada. Itu dah ramai tu. Kepada alim ulama, pada guru-guru kami, kepada umara, pemimpin-pemimpin kami ya Allah, kepada, lepas tu yang paling mahalnya li jami'il muslimin wal muslimat, kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya'i minhumul amwat, yang hidup ataupun yang mati. Bila sebut muslim, start daripada Nabi Adam. Sebab seluruh Nabi bawa agama satu, iaitu Islam. Berapa, agak-agak berapa bilion, berapa trilion.
dengan hanya kita mengucap tak terkira, sebab kita sebut kepada seluruh orang muslim dan muslimat, sama ada al-ahya sama dengan hidup, wal amwat ataupun yang telah mati. Hujung pun kita persebut wali anfusina, dan juga untuk diri saya sendiri, wali abaina, wali ummahatina, ibu bapa. Lepas tu kita niatkan untuk anak, maksudnya orang keliling. Tapi yang penting kita sebut untuk seluruh muslimin muslimat, maksud kita sayangkan semua. Al-Fatihah kita pun baca dengan tenang, dengan tertib, jangan laju-laju, baca dengan makhraj yang betul. Bayangkan semua tu, Al-Fatihah kan doa. Setiap kali kita baca hadis Nabi, setiap ayat Al-Fatihah tu Allah jawab. Itu doa. Betul. Bayangkan kita sedekah kepada berapa triliun dan benda tu kembali pada kita. Masya Allah. Sebab Ada barang siapa rezeki yang dapat. mendoakan saudaranya secara sembunyi akan didoakan oleh para malaikat. Itu hadis Nabi. Jadi the simple way, tapi kita dapat, ya Allah, tak Kalau kita terkira. faham formula tu. Bukan kata berdagang lah. Ini adalah kalau orang pandai berkira-kira, ini adalah perdagangan yang sangat bagus. Ya, inilah orang kata apa Bisnes ni, yang bagus. bisnes paling bagus, dan skim cepat kaya yang terbaik, dan jaminannya pemberinya adalah Allah. Dan Masya Allah. bila Allah janji, confirm janji Allah yang paling ditepati. Allah Akbar. Masya-Allah. Ya Allah, ya Allah. Sebab tu orang yang susah, banyak orang yang susah hati pasal hidup. Orang susah hati pasal mati. Allahu Akbar. Orang susah hati pasal mati tu yang bahagia. Ya, betul. Kalau kita susah hati pasal kehidupan, memang stres. Tapi susah hati pasal kematian. So kita bukan design baju, design kematian. Kematian, desain kubur, Design kubur, pencen kubur. desain padang mahsyar. Padang mahsyar macam mana bayang nak tidur. Alhamdulillah, saya tengok pun ramai respon. Saya tak tahu macam nak cakap betapa gembiranya orang yang sedang mendengar Ya kedua-dua Allah, channel ya ni. Tuhanku. Subhanallah. Macam respon, mendoakan. Dia orang pun ada yang mendoakan semua Ya yang sedang Allah. menonton. Saling mendoakan. Saling siapa tengok. mendoakan. Saling mendoakan. Kita niat siapa yang menonton sekarang dan akan Ya datang Allah, sampai Allah habis itu, Akbar, ya Allah Allah. bahagiakan mereka, Makbulkan syurga semua tanpa hisab. hajat. Amin. Bersama keluarga melihat wajah Allah. Itu kejayaan yang tinggi. Allahu Betul Akbar. tak Ustaz? Subhanallah. Minta syurga, Allahumma ja'alna, kita doa Allahumma ja'alna min ahli jannah, ya Allah golongkanlah kami di kalangan ahli syurgamu bighairi hisab, bighairi azab, tanpa hisab dan tanpa azab, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Memang kita sekarang ada 1 2 3 4 5 6 7, tapi bersama kita ada lebih kurang 5,000 orang. Allah ya Allahu Akbar. Suatu kadang kita sini ada 4.4k, kadang kita fikir ni situ 1,000 lebih kan. Masuk kadang kita fikir kita nak buat satu ceramah besar, kita seronok orang ramai. Punya dengan kita buat begini, Sebab tu saya lebih rasa je. banyak manfaat, lebih banyak manfaat, dan kita rasa sangat bahagia. Ada rezeki kita datang lagi. Ya. Jumpa lagi. Siapa setuju saya buat regular session dengan Ustazah? Kena lock terus. Sila kata Special dia. talk. Ya, subhanallah. Special session. Haji Talib, saya nak bagi satu ayat Al-Quran Silakan, ya Allah. untuk Ya maksudnya Allah. sebagai kesimpulan. Baik. Surah Ghafir ayat 44. Surah Ghafir Ghafir ataupun Ghafir. surah Al-Mu'min ayat 44. Saya nak sangat sebarkan ayat ni sebab Okey, nanti boleh, Jap. next session saya akan cerita macam mana saya dapat ayat ni Kejap. daripada Surah guru itu saya. dia, surah Ghafir Ghafir, ayat 44. Rain apa ni Ghafir ayat 44. Okey, baik. Surah Ghafir ayat 44 bunyi dia macam ni. InsyaAllah sama-sama ya semua yang berada di sini dan juga yang tengok secara live, Baik. kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri Wa ufawwidu amri ilallah ilallah. innallaha Innallaha basirum basirum bil ibad. bil ibad. Okey, maksudnya wa ufawwidu amri ilallah, daku menyerahkan urusanku kepada Allah. Ketika ini apapun masalah ujian, contohnya yang diuji sekarang suami, wa ufawwidu amri ilallah, ya Allah daku menyerahkan suamiku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah lah yang maha melihat keadaan hambanya. Allah melihat, manusia melihat zahir kita sedih menangis, Allah melihat dalam hati kita apa yang kita rasa, kesedihan, kebimbangan, kerisauan, kesempitan, kelukaan. Exactly Allah tahu, Allah faham, sebab rasa itu juga makhluk Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Ayat ini Masya Allah, saya akan cerita pada session yang akan datang macam mana saya boleh dapat dalam keadaan yang saya sangat sempit, sangat genting. Masa itu ibu, suami, siapa pun tak boleh tenangkan saya, tapi guru saya kata baca ayat ni sampai 8 sampai tenang, sampai rasa macam walaupun dalam keadaan sedih, luka,
boleh senyum, boleh bahagia. Sebab apa? Dah lepaskan bulat-bulat tawakal. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku menyerahkan urusanku, kesedihan, kebimbanganku ilallah, kepada Allah. Ulang-ulang sampai kita rasa serah sungguh. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah melihat keadaan hamba-Nya. Kita pun rasa macam tenang, happy. Allah sedang melihat kita. Orang kita sayang lihat kita kan? Ya, Masya Allah, Allah Akbar, doktor. Kalau kita sayang orang, dengan suruh tu tengok kita, Ya, Allah tengok. Berarti soalannya kita merasakan Allah sedang memeluk kita dengan kasih betul. sayangnya. Orang yang beri jaminan kehidupan kita, hidup kita, Subhanallah. mati kita. Dan testimoni dah banyak, Haji Talib. Dah banyak testimoni yang bagi Dia respon. amalkan. Di antaranya dia amalkan setiap kali sujud terakhir dia baca ayat tu. Dia Oh, boleh, kata boleh sebab ayat dalam Al-Quran. sujud boleh baca. Boleh baca. Sujud ni kan Allah sebut, aku paling dekat dengan hamba-Ku ketika saat sujud, perbanyakkanlah meminta ketika sujud. Dan sebenarnya sujud ni jangan sujud akhir saja, setiap sujud. Tapi kita bila jemaah sujud akhir lah. Kalau setiap sujud nanti kita jarak dengan imam. Jadi bila sujud, ada hamba Allah ni dia datang peluk saya, nangis kuat-kuat. Saya kata kenapa? Saya tak boleh cerita apa Ustazah, tapi saya amalkan surah Kahfi yang Ustazah share tu. Setiap kali sujud saya baca, saya serahkan betul-betul masalah saya tu pada Allah. Subhanallah, dia kata dalam tempoh 2 minggu ni suami berubah, anak berubah, rezeki berubah. Saya kata ya Allah, saya tak tahu begini mudahnya Allah akan mengubah hidup saya bila saya serahkan bulat-bulat. Selama ni saya sangkakan bila saya pujuk suami, saya bagi kasih saya, suami akan berubah. Saya ingat bila saya anak ini, anak akan berubah. Rupanya selama ni saya sandarkan pada diri saya. Ikhtiar. Selama ni saya ingat saya usaha sekian-sekian, saya buat suami lebih baik, saya marketing lebih baik, saya menyandarkan pada diri saya. Rupanya menyerahkan kepada Allah itu lebih mudah. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kena buat lagi lah dengan Ustazah ni. Rumah Ustazah kat mana? Seremban. Allah. Kita turun ke Seremban. InsyaAllah. Seremban, ya Allah, ya Tuhanku. Cakap Ustazah. Nogori ke apa? Yo, memang orang ingat saya Nonggori sebab boleh cakap Nonggori kan. Tapi saya orang Terengganu. Kita doktor, kami orang Terengganu. Masya-Allah, Geng subhanallah. Samsul debat ni ha. Nonggori Samsul debat lah. Saya beritahu suami saya, bang orang Terengganu, makan ikan segar. Batu bijak tu. batu bijak makan ikan. So makan ikan segar. Omega 3. Makan ikan bersemu. Masya-Allah, subhanallah. Alhamdulillah, saya tak sedar rupanya. Saya tahu dah sejam. Betul, paling lama lah. Lebih, subhanallah. Sejam setengah. Tapi bensin dahsyat lah. Terima kasih kepada anda yang 4.5 menonton, yang berkongsi. kes. Sebab apa? Saya rasa kita ni Allah dah connected. Kita dah berjumpa sebab atas satu dasar yang baik. Allah lah yang gerakkan. Allah juga yang temukan kita dalam Betul. Allah ya jami', Allah yang maha mengumpulkan. Allah kumpulkan kita bersama dengan lebih kurang 5-6 ribu orang. Saya rasa apa kata, nak tak kalau kita buat lepas ni kita nak lagi lebih ramai, 20,000, 30,000 yang menonton. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kalau InsyaAllah. nak, kita cuba set a time, a date. Anda cadangkan bilakan masa dan kita cari masa sama. Ataupun kita tengok share berapa orang. Kalau share, okey, Ustazah punya share berapa? Berapa orang share Ustazah? Tak semua tengok. Kalau 5.5k. 5.5k share. Punya 2,000k. okey, kalau Ustazah punya ada berapa share? Okey, katalah Ustazah punya cecah 10,000 share. Saya Bonda punya cecah 5,000 share. Kita combine buat satu lagi sesi. Betul-betul kita khususkan untuk kaum wanita. Wah. Masya-Allah. InsyaAllah. Subhanallah. Sebab saya tengok kalau perempuannya kuat dalam rumah, yang lain semua terus. Yes. Betul. Cuaca rumah tangga ditentukan oleh cuaca isteri. Ya Allah. InsyaAllah. Betul. Apa? Ya Allah, cuaca di rumah.